Padang jarak, padang terkukur. Kunjungan Setiausaha Kesihatan Amerika Syarikat ke Taiwan marak ketegangan hubungan Washington-Beijing. علي ايدك علي ايدك شوفها زبادة جيب لي سيارة شباب عملوا سيارة Berpunca daripada bahan kimia amonium nitrat, letupan besar di pelabuhan Beirut mengakibatkan sekitar kawasan kejadian ranap sama sekali ibarat padang jarak padang terkukur. Setakat ini sekurang-kurangnya 100 orang terbunuh manakala lebih 4,000 cedera. Dianggarkan sekitar 250,000 hingga 300,000 penduduk hilang tempat tinggal. أول مرة يعني أكيد شفت حفلات شوي بس مثل اليوم ما بحياتي خفت هيك. ثانية واحدة وكل بناء أنا كنت بجميزة كل شيء إزاز نزل علينا كل شيء تكسر جميزة كلها انهارت البور راح كله أوتوستراد راح كله كل العالم بالسيارات دعوست من يعني في بناية وقعت على السيارات Hospital sekitar Beirut yang masih bergelut menangani jumlah pesakit COVID-19 kini menerima ribuan mangsa yang cedera. Letupan kuat boleh didengar sehingga bandar Nicosia di timur Kepulauan Cyprus yang terletak 240 km dari Beirut. Menurut saksi, beberapa penduduk yang terselamat membanjiri kawasan hospital bagi mencari ahli keluarga mereka yang hilang. Ambulan turut berulang-alik antara kawasan kejadian dan hospital membawa mangsa yang terbunuh dan cedera. Sementara itu, Presiden Lebanon Michel Aoun berikrar akan menghukum mereka yang bertanggungjawab dengan cara yang paling berat. Tegas beliau, menyimpan 2,750 tan metrik amonium nitrat yang disita di gudang tanpa langkah keselamatan adalah perkara yang tidak dapat diterima. Pihak berkuasa Lebanon turut mengisytiharkan Beirut sebagai kawasan bencana berikutan kejadian itu. Manakala Majlis Pertahanan Tertinggi Lebanon mengisytiharkan darurat selama 2 minggu di ibu kota itu. Sebuah jawatan kuasa penyiasatan juga telah ditubuhkan yang akan menyiapkan laporan mengenai letupan itu dalam masa 5 hari. Kejadian letupan di Lebanon mendapat perhatian dunia. Ada yang menyampaikan ucapan takziah tidak kurang yang turut menghantar bantuan ke negara tersebut. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat Malaysia di Beirut, Lebanon agar mengambil langkah berhati-hati susulan tragedi letupan gudang di pelabuhan negara itu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata Al-Sultan Abdullah menitahkan semua kaki tangan kedutaan serta pelajar Malaysia memantau perkembangan semasa dan terus berada di rumah bagi mengelak sebarang risiko. Seri Paduka Baginda yang prihatin terhadap keselamatan rakyat Malaysia di Lebanon menzahirkan rasa syukur kerana tiada rakyat terjejas atau cedera berikutan letupan tersebut. Rakyat Malaysia di Lebanon disaran menghubungi kedutaan sekiranya memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan. Sementara itu, Perdana Menteri menyuarakan kesediaan Malaysia menghulurkan bantuan yang diperlukan Lebanon. Menerusi catatan di akaun Facebook beliau, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah kepada seluruh rakyat negara itu. Dalam pada itu, Qatar telah menghantar 2 pesawat pengangkut C-17 tentera udaranya untuk membawa bekalan perubatan dan membina hospital lapangan sementara bagi membantu mangsa letupan di Beirut, Lebanon.
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani membuat arahan penghantaran segera itu selepas menghubungi rakas jawatannya di Lubnan. 3 lagi pesawat seumpamanya membawa peralatan yang berupaya membina 2 lagi hospital lapangan lengkap dengan 500 katil dengan alat pernafasan, peralatan serta bekalan perubatan dijadual berlepas dari Pangkalan Udara Al-Udaid hari ini. Hari ini genap setahun tindakan kerajaan India melucutkan status negara autonomi Kashmir yang mencetuskan bantahan penduduk wilayah itu yang majoriti beragama Islam. Bagi mereka, tarikh 5 Ogos merupakan hari hitam buat Kashmir. Sebagai tanda solidariti bersama penduduk Kashmir, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam satu kenyataan hari ini melabelkan India sebagai penindas dan penceroboh. Beliau menuduh New Delhi cuba menjadikan penduduk Islam di Kashmir sebagai kaum minoriti dengan menarik balik larangan kepada orang asing untuk membeli hartanah di Kashmir. Tindakan itu sifatkan Pakistan sebagai pelanggaran secara terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB. Imran Khan menyamakan tindakan itu seperti projek penempatan haram Yahudi oleh Israel di bumi Palestin. Pakistan juga berulang kali menyamakan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Adolf Hitler dan meminta campur tangan antarabangsa. Sementara itu, rakyat Pakistan di seluruh negara melaksanakan tempoh diam selama seminit sebagai tanda solidariti terhadap wilayah Kashmir yang ditadbir India. Ia tidak balas dalam ulang tahun pertama hari ini apabila status para otonomi wilayah tersebut dilucutkan oleh New Delhi. Turut mengambil bahagian beberapa pegawai kerajaan di jalanan berhampiran ibu negara Islamabad. Sokongan itu hadir ketika India mengisytiharkan perintah berkurung di seluruh Kashmir sejak semalam sebagai langkah berjaga-jaga. Hanya orang ramai yang mempunyai pas rasmi sahaja dibenarkan keluar, lazimnya dikhususkan untuk perkhidmatan penting seperti polis dan profesional perubatan. Tahun lalu, menerusi dekri Presiden, pelecutan status para otonomi tersebut dengan pemansuhan Artikel 370 dalam perlembagaan merupakan perubahan paling ketara dalam tempoh 7 dekad di wilayah berkenaan. Setiausaha Kesihatan dan Perkhidmatan Kemanusiaan Amerika Syarikat Alex Azar dijadual melakukan lawatan kerja ke Taiwan dalam tempoh beberapa hari lagi. Lawatan oleh delegasinya merupakan kunjungan pegawai atasan tertinggi Amerika ke kepulauan tersebut sejak 1979. Kunjungan tersebut dijangka akan menimbulkan kemarahan China. Ini kerana negara itu masih melihat Taiwan sebagai sebahagian wilayahnya yang menunggu masa untuk disatukan. Walaupun kedua-dua pihak mentadbir secara berasingan sejak Perang Saudara di Tanah Besar berakhir pada 1949. Kementerian Luar Taiwan dalam kenyataannya menyebut sepanjang lawatan itu, Azar akan bertemu dengan pemimpin negara Tsai Ing-wen. Manakala dalam kenyataan balas oleh Azar, dia menyifatkan Taiwan sebagai model ketelusan serta kerjasama erat dalam kesihatan global sebelum dan semasa pandemik COVID-19. Dia berharap dapat menyampaikan sokongan Presiden Donald Trump terhadap Ing-wen berhubung perjuangan untuk melindungi dan mempromosikan kesihatan awam di negara itu. Delegasi dari Amerika dijangka turut disertai Ketua Kakitangan Kesihatan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kebangsaan Michelle Wolf serta beberapa staf kementerian. Seperti dijangka, rancangan Setiausaha Kesihatan Amerika Syarikat Alex Azar untuk melawat Taiwan mengundang bantahan Beijing. Jurucakap Kementerian Hal Ehwal Luar China, Wang Wenbin berkata, kunjungan itu membahayakan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Timur. 中方坚决反对美台官方往来，这一立场是一贯明确的。中方已就此分别在北京和华盛顿向美方提出严正交涉。台湾问题是中美关系当中最重要、最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。 Pengumuman mengenai lawatan pegawai tertinggi Amerika Syarikat ke Taiwan itu dibuat ketika hubungan Washington-Beijing berada pada tahap terendah dalam sejarah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari
Ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Amerika Syarikat, Brazil dan India terus menyumbang hampir separuh kes daripada 18.7 juta penduduk dunia yang telah dijangkiti COVID-19 setakat ini, manakala angka korban pandemik berkenaan telah melebihi 705,000 orang, berikut senarai 5 negara paling terjejas COVID-19 di dunia. Ini pula di Afghanistan, hampir 1/3 penduduk negara itu atau 10 juta orang telah dijangkiti COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan Afghanistan, angka itu berdasarkan tinjauan ujian antibodi melibatkan kira-kira 9,500 individu di seluruh negara dengan bantuan teknikal Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO). Menteri Kesihatan Ahmad Jawad Osmani berkata, tinjauan menganggarkan 31.5% populasi Afghanistan dijangkiti COVID-19 dengan kadar jangkitan tertinggi di Kabul di mana lebih separuh daripada 5 juta penduduk Kabul telah dijangkiti pandemik itu. Bagaimanapun, negara dengan 32 juta penduduk itu mempunyai kapasiti ujian COVID-19 yang rendah dengan angka rasmi kes positif sekitar 36,000 melibatkan lebih 1,200 kematian. Menurut Osmani, gelombang kedua COVID-19 sedang melanda dunia dan Afghanistan tidak terlepas daripadanya. Virus itu kali pertama dikesan di Afghanistan pada Februari lalu ketika ribuan migran pulang dari Iran, negara Asia Barat paling teruk terjejas akibat COVID-19 pada waktu itu. Susulan peningkatan kes COVID-19 di Australia, pemeriksaan mengejut pasukan pertahanan dan pegawai kesihatan negeri Victoria mendedahkan lebih 800 orang tiada di rumah ketika arahan pengasingan dilaksanakan terhadap lebih 3,000 kediaman di lokasi terlibat. Menerusi langkah-langkah sekatan pergerakan tahap 4 yang diumumkan kerajaan, aktiviti perniagaan tidak penting di Melbourne diarah tutup selama 6 minggu bermula tengah malam tadi. Bagaimanapun, berdasarkan statistik harian COVID-19 yang dikeluarkan Perkhidmatan Kesihatan dan Kecemasan Kebangsaan Australia, merekodkan hari terburuknya apabila korban akibat wabak itu meningkat kepada 247 orang. Ini selepas 15 lagi kematian baru direkodkan hari ini. Kematian itu termasuk membabitkan seorang lelaki berusia 30-an, manakala 10 daripada 15 korban dikaitkan dengan pusat penjagaan orang tua. Kes jangkitan baru pula sebanyak 739 menjadikan keseluruhan 19,444 kes COVID-19 di Australia setakat ini. Pihak berkuasa tempatan wilayah Maghrib di utara Yaman melahirkan kebimbangan berhubung kapasiti empangan Maghrib yang melebihi had maksimumnya. Hujan lebat serta banjir yang melanda wilayah itu sejak beberapa hari lalu dikhawatiri akan menyebabkan empangan tersebut pecah. Pengurusan empangan berkenaan memaklumkan pihaknya tidak dapat melepaskan lebihan air disebabkan paras banjir di lembah yang masih belum surut selain sebahagian penduduk masih belum dapat dipindahkan. Peperangan dan krisis kemanusiaan yang dianggap paling teruk di dunia oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di negara itu telah menyebabkan Perkhidmatan Kecemasan dan Kesihatan Yaman gagal berfungsi dengan baik dalam menangani banjir di Maghrib. Menurut pihak berkuasa kesihatan, 16 orang termasuk 8 kanak-kanak telah terbunuh dalam banjir kilat, manakala seorang lagi disambar petir dalam kejadian di wilayah berkenaan. Selain Maghrib, turut terjejas dengan cuaca buruk tersebut adalah ibu negara Sana'a, Amran, Hodeidah, Taiz, Sa'dah dan Hadramaut. Situasi itu turut menyebabkan ratusan rumah serta ribuan khemah untuk pelarian musnah atau dihanyutkan air.
Menurut PBB, lebih 80% daripada 24 juta warga Yaman bergantung kepada bantuan untuk bertahan dan hidup. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong Joshua Wong dan Agnes Chow tiba di mahkamah untuk menghadapi perbicaraan kerana mengepung ibu pejabat polis pada Jun tahun lalu. Joshua ditangkap atas tuduhan menganjurkan pimpinan yang diharamkan. Dia dan Agnes juga dituduh menghasut orang ramai untuk mengambil bahagian dalam pimpinan yang diharamkan dan dengan sengaja mengambil bahagian dalam pimpinan yang tidak dibenarkan. Dalam kejadian pada 21 Jun tahun lalu, ribuan penunjuk perasaan melakukan kepungan selama 15 jam melangkaui keesokan harinya. Mereka menuntut peletakan jawatan pemimpin pro-Beijing di bandaraya tersebut. Ribuan penunjuk perasaan yang kebanyakannya orang muda mengelilingi bangunan sepanjang hari manifestasi terbaru bagi demonstrasi besar-besaran yang berlaku beberapa kali di Hong Kong. Hub kewangan terbangsa itu telah digegarkan oleh pergolakan politik terburuk sejak ia diserahkan kepada China pada 1997. Lebih 6,000 peserta protes telah ditangkap sejak bantahan terhadap undang-undang ekstradisi berlangsung sejak Jun 2019 dan berlarutan menjadi demonstrasi anti kerajaan. Jambatan Morandi yang runtuh 2 tahun lalu kembali dibuka kepada orang ramai. Butirannya selepas ini. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Pihak berkuasa Afghanistan terus menjejaki kira-kira 270 banduan kebanyakannya anggota Daesh yang melarikan diri semasa serangan kumpulan pengganas itu terhadap sebuah penjara di Jalalabad Ahad lalu yang menyaksikan sekurang-kurangnya 29 orang terbunuh. Dalam kejadian itu, lebih 1,300 banduan cuba memboloskan diri namun sebahagian besar ditahan semula atau menyerah diri selepas dikepung pasukan keselamatan. Hari ini masuk hari ketiga operasi mengesan 270 banduan yang masih bebas. Kebanyakan mereka merupakan anggota ISKP iaitu sayap Daesh di wilayah Khorasan. Dalam kalangan mereka, ada yang pernah terbabit dengan beberapa serangan berdarah, khususnya di ibu negara Kabul. دا چې په محبس جګړه او د بندیانو د ژوند خطرات او ځینې بندیان ځقېدلي وو هغه بېرته ونیول شول تر اوسه پورې لا دقیقه نه ده چې څومره بندیان تښتېدلي دي نشته دی خو د ارزونې له مخې تر 100 زیات دي. Kemudahan penjara di Jalalabad itu diserang militan sehari selepas agensi persikan Afghanistan mengesahkan kematian seorang pemimpin kanan Daesh. Wilayah Nangarhar, lokasi pertama Daesh bertapak di Afghanistan, menyaksikan siri serangan militan termasuk serangan bunuh diri yang meragut 32 nyawa pada satu majlis pengebumian Mei lalu. Serangan masih berterusan meski kerajaan mendakwa Daesh sudah ditewaskan di Nangarhar. Penduduk di utara Kamerun hidup dalam ketakutan selepas militan Boko Haram kembali mengganas di wilayah tersebut. Mereka berharap kerajaan segera menghantar bantuan dan memperkukuh pertahanan bagi melindungi penduduk tempatan. Kemarin pemberontak Boko Haram telah membunuh sekurang-kurangnya 17 orang dalam serangan di kem yang menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal di utara Kamerun.
Datuk Bandar Yetchewe Muhammad Chatima Abba mengecam serangan tersebut kerana mencemar keamanan di kawasan yang dikenali sebagai wilayah utara paling jauh di Kamerun yang juga lokasi kontang antara Chad di timur dan Nigeria di barat. Boko Haram mendakwa serangan tersebut sebagai tindak balas terhadap tentera kerajaan yang dilapor berjaya membunuh 5 anggota militan itu pada minggu sebelumnya. Seorang ahli politik tempatan yang enggan dikenali berkata kawasan yang diserang pada Isnin lalu adalah tempat orang ramai berlindung daripada Boko Haram. Bagaimanapun, ia kini tidak lagi selamat. Jambatan di Lebuh Raya Morandi, Genoa di barat laut Itali yang runtuh 2 tahun lalu telah dibuka semula kepada orang ramai pada Selasa. Hujung minggu lalu, jambatan baharu berkenaan siap sepenuhnya dan dirasmikan Presiden Sergio Mattarella. Mattarella menjadi orang pertama melintasi jambatan baharu tersebut secara rasmi yang direka arkitek terkenal Itali Renzo Piano. Rekaan jambatan itu yang melengkung dan berkilauan membangkitkan lambang kapal sebagai penghormatan kepada sejarah maritim Genoa. Ratusan kenderaan dilapor telah berbaris beberapa jam sebelum pembukaan rasmi untuk menjadi antara yang terawal melalui jambatan berkenaan. Jambatan struktur berteknologi tinggi itu akan mempunyai 4 robot penyelenggaraan yang berjalan sepanjangnya untuk melihat cuaca dan hakisan serta sistem penyah lembapan khas untuk menghadkan penghakisan. Tragedi pada Ogos 2018 itu telah menyebabkan 43 orang terkorban dengan berbelas kenderaan masih berada di atas jambatan ketika kejadian. Jambatan Morandi telah dipenuhi dengan masalah struktur selama beberapa dekad menyebabkan kerja penyelenggaraannya yang mahal dan keruntuhannya menjadi tumpuan pada isu sektor pembinaan di Itali. Lebih 1,200 anggota bomba dikerahkan dan pesawat bom air dikerah untuk memadam kebakaran hutan di Martigues. Ia bagi mengelak kebakaran berkenaan merebak sehingga bandar selatan Perancis Marseille. Menurut pihak berkuasa tempatan, kebakaran pada Selasa telah merosakkan lebih 800 hektar kawasan hutan bampiran Marseille yang memaksa lebih 200 orang di pinggir bandar Martigues dipindahkan. Belum ada sebarang laporan kematian dalam kebakaran yang bermula di bahagian barat Marseille pada lewat Isnin itu. Kira-kira 225 orang, kebanyakan pelancong dan mereka yang melakukan aktiviti perkhemahan di lokasi rekreasi di kawasan kebakaran turut telah dipindahkan dengan kapal ke sebuah perkampungan nelayan yang berdekatan dan kemudian dibawa dengan bas ke tempat pelindungan sementara di Martigues. Menurut jurucakap perkhidmatan bomba, kebakaran di setengah kawasan yang berjaya dikawal telah mengeluarkan asap tebal dan gelap sehingga membatasi jarak penglihatan. Sebahagian jalan raya dari Marseille ke Martigues juga telah ditutup. Angka korban ribut tropika Isaias yang membadai pinggir laut di timur Amerika Syarikat meningkat kepada 4 orang. Angin kencang dengan kelajuan mencecah 80 km sejam dilaporkan melanda beberapa negeri di timur negara berkenaan awal hari ini menyebabkan jalan raya penuh dengan pelbagai serpihan kenderaan rosak selain menyebabkan puluhan penerbangan ditangguhkan. Menurut Gubernur New York, Roy Cooper, selepas laporan seorang yang terbunuh kerana terhimpit selepas kereta dinaikinya dihempak pokok, kematian terbaru yang dilapor membabitkan satu lagi kejadian serupa di Maryland serta 2 lagi korban selepas van dinaiki mereka musnah di landa Isaias di North Carolina. Ribut tropika berkenaan yang membawa angin kencang dan hujan lebat menyebabkan jutaan isi rumah terputus bekalan elektrik. Menurut Cooper, ketika usaha pembersihan dan baik pulih dilaksanakan di wilayah yang telah dibadai Isaias, dia menasihati orang ramai bahawa ancaman COVID-19 masih wujud dan berhati-hati. Ribut tropika berkenaan kini dilapor semakin perlahan ketika menuju ke arah Kanada dengan pengkaji cuaca memberi amaran kehadiran hujan lebat. Perkembangan sukan.
Fulham kembali bersaing dalam Liga Perdana Inggeris EPL selepas menewaskan Brentford 2-1 dalam aksi di Wembley. Pemain pertahanan Joe Bryan menjadi wira pasukan apabila berjaya meledakkan 2 gol pada masa tambahan. Dalam perlawanan berkenaan kedua-dua kejohanan Inggeris di tempat ketiga di atas teru tetanggalan dan mereka itu menerusi perbezaan jaringan. Pemain sayap Valencia, Ferran Torres menandatangani kontrak 5 tahun bersama Manchester City. Perkara itu diumum pengurus City Pep Guardiola bagi mengukuhkan jentera serangan skuadnya. Pemain warga Sepanyol berusia 20 tahun itu menjadi pemain pertama yang menjalani pertukaran musim panas City. Kos awal pertukaran itu dilaporkan pada kadar 20.9 juta euro. Torres dalam satu kenyataannya memaklumkan dia sangat berbesar hati dapat menyertai kelab berkenaan. Malah katanya, setiap pemain sudah tentu mahu berada di bahagian serangan dan City dikenali dengan kelab yang memiliki serangan yang kukuh. Torres berupaya bermain sama ada untuk posisi sayap maupun tengah dengan kepantasan dan kebolehan utamanya untuk mengalahkan pemain lain. Dia membuat 44 penampilan bersama Valencia musim lalu dengan 6 jaringan. Guardiola komited untuk mengukuhkan pasukannya selepas kegagalan menjulang Liga Perdana kepada Liverpool. City juga dilaporkan telah membuat persetujuan bernilai 41 juta euro untuk mendapatkan pemain pertahanan Bournemouth Nathan Ake. Hari ini dunia dikejutkan dengan berita 2 letupan besar menggegarkan Beirut, Lebanon. Ia memberi tamparan hebat ketika negara berkenaan turut bergelut dengan penularan wabak COVID-19 dan krisis ekonomi. Visual yang memaparkan detik tragedi mangsa dan kerosakan itu menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat saya jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Syah Musa. Selamat malam dan kita jumpa lagi.